nilai mata wang ringgit masih lagi teruk. Pada hari ini, ia masih lagi di atas 4.7. Walaupun ada beberapa ahli ekonomi yang pro kerajaan, yang mengampu kerajaan, yang menjangkakan kononnya nilai ringgit akan naik ke 4.4, 4.3 pada hujung tahun ini. Sebenarnya ini tidak menyelesaikan masalah kerana 4.3 sekalipun ia masih lagi amat rendah sebenarnya. Dia tak menyelesaikan masalah. Untuk selesaikan masalah ni sebenarnya kita tak boleh lagi mengikut kerangka nak menaikkan nilai ringgit. Kita untuk menyelesaikan masalah ni kita kena cari pangkal masalah, asal usul masalah. Kita tidak boleh selesaikan masalah melalui kerangka yang mencipta masalah tersebut. Untuk itu kita mesti belajar sejarah. Okey. Apa yang dikatakan sebagai mata wang ringgit ini sebenarnya ialah sejenis mata wang yang dikeluarkan bermula pada tahun 1967. Walau bagaimanapun pada masa itu mata wang itu dikenali sebagai dolar Malaysia, dikeluarkan pada 1967, dan ia hanya bertukar nama kepada ringgit pada 1975, September 1975. Okey. Pada ketika ia dikeluarkan iaitu 1967 sampailah ke 1970-an, sebenarnya di negara kita terdapat dua mata wang yang digunakan pada ketika itu. Satu lagi ialah mata wang yang lama yang dikenali sebagai dolar Malaya. Dolar Malaya ialah mata wang yang dikeluarkan selepas merdeka. Jadi ada dua mata wang. Dolar Malaya ni pula diikat kepada mata wang sterling, pound sterling UK. Jadi ada dua mata wang. Apa beza antara dua ni selain daripada bila ia dikeluarkan? Beza dia ialah dolar Malaya yang dikeluarkan pada awal tu dikeluarkan oleh lembaga mata wang atau currency board. Manakala dolar Malaysia atau yang kemudian dia menjadi ringgit itu pula dikeluarkan oleh bank negara. Bank negara. Jadi bank negara dan currency board. Bank negara ni dia ialah satu sistem mengeluarkan mata wang yang dikenali sebagai bank pusat, central bank. Manakala lembaga mata wang ni ialah currency board. Perbezaan dia ialah bank pusat ini dia mengawal juga kadar faedah bank-bank. Kononnya apabila kita kawal kaedah, kita turun naik kadar faedah bank ni, jumlah duit di dalam ekonomi akan bertambah atau berkurang. Tapi ini sudah terbukti tak betul lah kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang. Okey, satu lagi cara ialah currency board, iaitu yang mengeluarkan dolar Malaya. Okey, currency board ni setiap kali dolar Malaya tu dikeluarkan, dia mesti disokong oleh pound sterling. Dia mesti ada satu, dia kalau dia nak keluarkan satu dolar Malaya, dia mesti ada dua pound sterling untuk setiap. Kenapa? Kerana dia mewajibkan sesiapa saja yang ada satu dolar Malaya pergi kepada lembaga mata wang dan boleh tebus dua pound sterling tu, dan dia wajib dapat apa yang ditebuskannya tu. Tak seperti bank negara atau bank pusat, di mana kalau kita ada satu dolar Malaysia atau satu ringgit, kita pergi dekat bank negara tak akan bagi kita apa-apa. Okey, itu beza dia. Jadi itu menyebabkan currency board ni dia punya mata wang tu terkawal. Kita boleh tahu berapa banyak sebenarnya duit yang ada dalam ekonomi itu. Sebab dia bergantung, setiap kali nak keluarkan duit dia mesti ada pound sterling, dia ada mata wang lain yang jadi sebab tu dia terkawal. Jadi apa yang berlaku ialah pada 1965 macam tu, Singapura dan Malaysia sedang dalam proses untuk berpisah, tetapi Singapura dia masih lagi dia nak bersama menggunakan mata wang yang sama dengan Malaysia. Tetapi masalah dia ialah Tun Dr. Ismail atau Malaysia pada masa itu mahu menggunakan bank negara, tetapi Singapura
masih bertegas mahu menggunakan currency board. Oleh sebab itu dan ada sebab-sebab lain jugalah menyebabkan dia mata wang tu berpisah. Brunei lain, Singapura lain dan kemudian Malaysia lain. Dan Singapura mengekalkan currency board tu sehingga tahun 2005. Malaysia punya currency board dia dibubarkan pada 1979. Kali terakhir yang orang boleh tebus balik 1976 lah. Singapura sampai 2005. Dan selepas 2005 pun dia punya disiplin currency board tu dikekalkan. Dan yang kalau kita tengok dalam sekarang ni dia dikenali sebagai NEERN. Itu sebenarnya disiplin daripada currency board.